Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Yang dihormati Tuan Imam dan seluruh ahli jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita sambung perbincangan kita pada pagi ini. Masih lagi kita bincang sirah Nabi Allah Idris alaihissalam. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Nabi Idris alaihissalam adalah seorang tukang jahit. Dia seorang tukang jahit. Dia Nabi dan dia juga seorang tukang jahit. Itu pekerjaan Nabi Idris alaihissalam. Baginda bekerja mencari nafkah untuk menyara hidup dengan menanam, dengan menenun kain untuk membuat pakaian. Ditenun kain. Jadi pekerjaan tenun kain ini bukan baru. Nabi Idris dulu dah tenun kain dan buat baju daripada tangannya sendiri. Kain itu digunting dan dijahit pula sehingga menjadi pakaian. Baginda bekerja dengan tekun daripada pagi sampailah petang. Pendapatan yang diperolehi daripada pekerjaan itu digunakan untuk menafkahkan keluarganya dan juga disedekahkan pada fakir miskin. Itulah amalan Nabi Idris, mencari nafkah dengan menjahit pakaian, dan itu tanggungjawab yang sangat besar bagi setiap orang. Mencari nafkah dan membelanjakan ahli keluarga itu adalah wajib, bukan sunnah, wajib. Menjadi kewajipan kepala keluarga, suami ataupun sesiapa yang menjadi kepala dalam keluarga adalah mencari nafkah. Nabi Idris dia membelanjakan harta, membelanjakan rezeki yang Allah kurniakan kepadanya untuk keluarga. Dan itulah sebaik-baik rezeki yang Allah kurniakan, membelanjakan kepada keluarga. Membelanjakan pada anak isteri. Tak boleh berkedekut dengan anak dan isteri. Dan Nabi Idris juga membelanjakan hartanya kepada fakir miskin. Fakir miskin. Baginda merupakan orang yang mula-mula pandai menggunting pakaian dan menjahit pakaian. Sebelum itu manusia memakai pakaian daripada kulit binatang. Pada zaman dahulu memang manusia yang tak berapa tinggi tamadunnya memakai pakaian daripada kulit-kulit binatang ataupun daripada perkara yang begitu ringkas, pakaian yang sangat ringkas. Nabi Idris telah memulakan menjahit pakaian dengan lebih baik dan kemudian diikuti oleh orang-orang selepas daripadanya. Kebanyakan penulis sirah Nabi-Nabi menyatakan Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi Rasul setelah baginda mencapai umur 82 tahun. Nabi Idris ini di antara orang yang tua juga umurnya. Diangkat menjadi Rasul ketika usianya 82 tahun. Nabi Muhammad 40 tahun. Apa qadar masing-masing. Menurut Syekh Tantawi Jauhari, seorang ulama yang terkenal, menyatakan Nabi Idris alaihissalam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk di negeri Mesir dengan membawa ajaran dan perubahan yang besar. Allah utuskan Nabi Idris ke negeri Mesir untuk membimbing penduduk dalam negeri Mesir supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia dalam keadaan leka berubah menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Said Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran menyokong pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Tantawi. Sependapat
Said Qutb, seorang ulama, seorang penulis Islam yang ditangkap oleh kerajaan Mesir, dikurung dalam penjara beberapa tahun lamanya, tidak dibicarakan di mahkamah, dan akhirnya dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Dia mati di tali gantung. Dan ketika dia dibawa oleh polis ke tali gantung, dia senyum. Dia senyum, dia tidak ada nampak takut, tak nampak gelisah, dia senyum. Bila ditanyakan kepada kenapa Tuhan senyum, dia kata, saya semakin hampir dengan kekasih saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang hebat. Dia mati sebagai seorang pejuang agama yang hebat. Dan lama dalam sejarah negeri Mesir ini, ulama-ulama yang digantung, yang dibunuh oleh kerajaan yang tidak mahu menerima Islam itu sebagai dasar negara. Sampai hari ini pun Mesir ini masih lagi dasar negara yang dasar sosialis. Mesir sampai hari ini dasar sosialis. Walaupun di sana terdapat Universitas Azhar yang usianya lebih daripada 1000 tahun, ramai melahirkan ulama-ulama yang hebat, ulama dunia, bukan ulama Mesir, ulama dunia hebat. Tetapi di Mesir, pemimpin-pemimpin yang menentang Islam, termasuk yang ada pada ini, As-Sisi yang ada pada ini. Jadi saya untuk menyokong pendapat ini. Baginda menyuruh manusia, khususnya kaum Qabil, supaya meninggalkan amalan syirik kerana menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perjuangan para nabi, perjuangan para mursalin. Allah hantar mereka ke muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia daripada syirik, menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Membebaskan manusia daripada taghut, menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhala itu satu daripada taghut. Taghut ini bukan satu, banyak taghut. Apa saja yang menyebabkan manusia jadi jauh dengan Allah, durhaka kepada Allah, itu taghut. Pitih pun kalau menyebabkan jadi jauh dengan Allah, taghut juga. Siapa tak semayang bang cari pitih, umpamanya taghut, pitih pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 lambaran suhuf. Dia tidak besar macam Quran, tidak besar macam kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Suhuf ini dia merupakan lambaran-lambaran. Allah turunkan kepada Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 lambaran suhuf. Dengan suhuf tersebut, baginda memimpin kaumnya ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelamatkan kaumnya daripada penyelewengan akidah, daripada kesilapan-kesilapan akidah. Bagaimanapun tidak ramai kaum Qabil menerima seruan Nabi Idris alaihissalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terus syirik, menyembah berhala. Yang ikut Nabi ini sepanjang zaman pun tak ramai. Yang lawan Nabi ramai. Yang ikut Nabi sepanjang zaman, kalau kita baca sejarah, tak ramai. Yang bersama dengan Nabi, yang ikut Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Lawan Nabi, lawan Rasul, ramai. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Termasuk manusia di zaman kita pada hari ini. Yang menyambung perjuangan Nabi ialah para ulama. Ulama warasatul anbiya. Ulama yang menyampaikan kebenaran kepada manusia telah ditolak oleh ramai penduduk dunia pada ini. Kalau kita nak kira penduduk dunia yang ada pada ini, ramai yang membawa paman-paman salah, paman-paman batil, sekularisme, komunis, sosial, di berbagai-bagai lagi. Yang ikut ajaran yang betul itu ada sunnah wal jamaah. Yang Islam, yang nama Islam tu pun fikrah mereka berbagai-bagai, pemikiran mereka berbagai-bagai. Yang ahli sunnah pula tak ramai mana. Jadi yang mereka yang ikut ajaran yang betul itu hanyalah sedikit. Sebab
Jumlah ajaran sesat ini, kata Ibnu Katsir, tak dapat dibilang dengan jari. Terlalu banyak, ribu-ribu, juta-juta ajaran sesat. Yang betul satu ya. Daripada ribu-ribu, juta-juta ajaran yang salah itu, yang betul satu saja, iaitu ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, para mursalin. Dan hari ini disebutkan sebagai ahli sunnah wal jamaah, yang menyambung perjuangan nabi dan perjuangan rasul di atas muka bumi ini. Jadi kaum Nabi Idris, mereka tidak beriman kepada Allah, ramai yang tidak beriman, dan mereka ini menyembah berhala. Jadi dikatakan kaum Nabi Idris ini ialah anak cucu Qabil. Qabil ini anak Nabi Adam. Dialah manusia pertama terbabit dalam kejenayah, bunuh saudaranya sendiri Habil. Kejenayah pertama, bunuh pertama berlaku di atas muka bumi ini dimulakan oleh Qabil bin Adam alaihissalam, anak Nabi Adam alaihissalam. Qabil, bunuh yang pertama. Dan jenayah ataupun amalan buruk manusia yang paling awal dihisab oleh Allah SWT pun ialah jenayah bunuh. Jenayah bunuh. Muslimin-muslimat yang dihormati sekalian, Nabi Idris alaihissalam cekap berkomunikasi kerana baginda berkemampuan menguasai 72 bahasa. Komunikasi ini sangat penting. Berhubung antara kita dan sesama manusia ini sangat penting. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam bukan saja dia boleh berkomunikasi dengan manusia, dia juga boleh berkomunikasi dengan jin, dengan binatang, dengan burung belatuk, yang membawa surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Itu satu keistimewaan yang Allah kurniakan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi Idris boleh menguasai 72 bahasa. 72 bahasa. Kita satu bahasa pun tak tahu kat mana. Bahasa Melayu kita pun tak tahu kat mana. Kita cakap tak guna bahasa surat. Kalau kita cakap di Kedah, kita mungkin tak orang nak faham. Orang Kedah cakap di Terengganu, kita tak faham apa lah. Orang petani cakap logat petani di Thailand, di selatan, ada orang tak faham. Mungkin orang Kelantan ni faham sikit. Kita masuk kawasan orang asli, dia cakap bahasa Melayu, bahasa surat orang asli. Sedap orang asli cakap bahasa surat. Nabi Idris alaihissalam bercakap menguasai 72 bahasa. Seorang tokoh hebat dalam sejarah Islam yang membebaskan kota Konstantinopel. Siapa dia? Tokoh hebat dalam Islam. Jadi motivasi kepada umat Islam sepanjang zaman. Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia dapat bercakap lebih pada 6 bahasa. Dia hafal Quran umur belum 10 tahun lagi. Hafal Quran belum, umur tak masuk 10 tahun dia hafal Quran dah. Dia menguasai lebih pada 6 bahasa. Hebat. Tetapi Nabi-Nabi lebih hebat daripada orang lain. Nabi Idris alaihissalam dapat menguasai 72 bahasa pada masa itu. Bahasa ni banyak, bahasa dunia ni. Kalau kita pergi ke India saja, bahasa di India tu lebih daripada 150 bahasa di India. Dia tak guna bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar, sebagai bahasa utama di India. Tidak juga bahasa Urdu. Bahasa Urdu ni bahasa Islam, bahasa Tamil. Pokok India yang India keling tu. Tapi bahasa Inggris menjadi bahasa utama. Inggris yang menjajah India boleh menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Dengan menguasai banyak bahasa, maka mudahlah baginda menyampaikan dakwah kepada manusia mengikut bahasa mereka. Kerana dakwah yang berkesan ialah dengan menggunakan bahasa kaum itu sendiri.
bila kita menguasai banyak bahasa, kita boleh bercakap dengan bahasa itu untuk kita berdakwah. Sebagai pendakwah, dia berhadapan dengan mad'u, orang yang dia nak dakwah itu. Kalau dia bercakap bahasa Cina, pergi ke kampung Cina, cakap bahasa Cina, bahasa Mandarin umpamanya, orang Cina akan dengar. Dulu saya pernah bawa seorang Cina Muslim, apa nama ni, yang mengarang buku tu, mereka ingat. Saya bawa dia mari ke kampung Cina. Orang Cina tu tunggu dengar. Dia cakap bahasa Cina dia. Pernah ada. Saya bawa dia makan pagi dekat Selang Laki ni. Saya memang tak ingat, biar. Itu sifat kelemahan manusia, mudah lupa. Ya? Ang Wang Seng. Jangan ingat. Ang Wang Seng. Dia dah tukar nama dia. Tak apa, tak ada masalah, tak ada tukar nama. Dia kekal nama asal dia, Ang Wang Seng. Dia berkahwin dengan seorang India Muslim. Dia Cina Muslim, berkahwin dengan India Muslim. Ang Wang Seng, baru ingat. Banyak mengarang buku dia. Saya bawa makan nasi ke buka Selang Laki. Dia bercakap dengan bahasa Cina di kampung Cina, kampung Tiong tu. Orang Cina tunggu dengar. Ini penting dapat menguasai bahasa sesuatu kaum bila menyampaikan bahasa dia sendiri, dapat berkomunikasi dengan bahasa dia sendiri, maka dakwah menjadi lebih berkesan. Dakwah menjadi lebih berkesan. Itu di antara keberkesanan dakwah bila menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kaum itu. Mari cakap di kampung Selang Laki ini menggunakan logat Terengganu, walaupun dia tahu Kedah. Orang Terengganu mudah faham. Di Kelantan boleh cakap Kelantan, orang Kelantan mudah faham. Jadi pentingnya menguasai banyak bahasa, dan kita ni lemah sikit kerana kita tidak menguasai banyak bahasa. Nabi Allah Idris alaihissalam dengan kelebihan yang luar biasa itu tidak menjadi masalah kepada Nabi Idris untuk berkomunikasi dengan kaumnya dan juga dengan orang lain. Berkomunikasi di mana berhubunglah, berinteraksi, berbicara sama, berkomunikasi dan berinteraksi, dua-dua yang sangat penting kepada pendakwah untuk menarik mad'u, orang yang kita dakwah itu. Bukan saja pendakwah, orang lain pun penting juga. Orang yang tidak pendakwah pun penting bila kita dapat bercakap dengan bahasa yang orang faham. Kalau cakap dengan bahasa orang faham, payah. Nabi Sulaiman bercakap dengan burung, bercakap dengan semut, bercakap dengan jin. Itu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ajaran Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam mengajar politik yang mempunyai nilai peradaban kepada kaumnya. Politik ni bukan baru. Politik ni bukan baru. Daripada dulu-dulu, daripada Nabi Adam ada politik ni. Pengertian politik ini bukan perkara yang baru. Politik adalah sebahagian daripada agama. Tidak boleh dipisahkan politik daripada agama. Kalau agama dipisahkan daripada politik, itu sekular. Ekonomi dipisahkan daripada agama, itu sekular. Ataupun lain-lain kehidupan manusia ini dipisahkan daripada agama, itu sekular. Dan sekular inilah yang sedang menguasai dunia pada hari ini. Sekular ini lebih berat daripada Jabariyah, lebih berat daripada Mu'tazilah, lebih berat daripada Qadariyah. Penuh rana akidah manusia kerana fahaman sekularisme ini. Baginda juga menulis undang-undang dan kaedah kehidupan untuk kaumnya. Dia buat undang-undang yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang pada masanya berkembang sebanyak 188 undang-undang ataupun peradaban. 188 undang-undang ataupun peradaban untuk bentuk masyarakat supaya masyarakat itu beradab, supaya masyarakat itu berdisiplin. Manusia ni kata ada undang-undang tidak berdisiplin. Ada undang-undang pun tak berdisiplin. Lampu merah depan, pung gitu juga. Pertama sekali motor. Dengar-dengar jatuh, terubah.
dekat Trafilat. Berlaku dekat dengan Ngadang Baru 2 tahun lepas dah silap. Laku mereka tu tembok ni juga. Maka kereta yang datang sebelah tu tembok. Itu undang-undang. Manusia melanggar undang-undang. Itu undang-undang manusia buat. Walau bagaimanapun ada kebaikan, undang-undang yang ada manfaat, yang ada kebaikan, kenapa tidak mau patuh? Apatah lagi undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala yang serasi dengan fitrah manusia, yang sesuai dengan sifat semula jadi manusia, tentulah kena patuh. Wajib kena patuh undang-undang Allah yang sesuai dengan fitrah manusia. Kerana untuk kebaikan manusia sendiri, untuk keselamatan manusia sendiri. Jadi pada masanya berkembang sebanyak 188 undang-undang ataupun peradaban. Baginda mengucapkan mutiara kata-kata yang sangat bernilai sebagai panduan hidup. Kata-kata bernilai ni kata-kata yang baik lah, kata-kata yang baik. Profesor Dr. Hamka banyak kata-kata yang bernilai. Bukan kata-kata bernilai ni bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. Kata-kata orang bijaksana, orang bijak pandai. Tapi kata-katanya selarah dengan firman Allah SWT. Selarah. Kata-kata yang baik. Umpamanya seorang bersabar. Dalam Quran ada, dah suruh bersabar. Nabi suruh, dah bersabar. Tapi ada kata-kata para ulama yang menyebut bahawa bersabar itu sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah. Antara yang ditulis oleh Nabi Idris AS, pertamanya kesabaran disertai keimanan mewarisi kemenangan. Kalau orang beriman ada sifat sabar. Sebab orang beriman ni ada juga yang jenis pandang barang pun ada juga. Jenis pandang barang pun ada juga. Orang beriman yang ada kesabaran, yang memiliki sifat sabar, maka mereka itu diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Kemenangan ni bukan saja di medan perang, tetapi kemenangan dalam hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan masyarakat. Bila kita boleh menundukkan manusia dengan perkataan, orang jadi ikut kita, itu satu kemenangan. Kita boleh hajar orang dengan perkataan, itu satu kemenangan. Bunuh musuh dalam perang pun satu kemenangan juga. Tapi kalau boleh kita tarik orang dengan kata-kata, sama ada kata-kata itu daripada lidah ataupun kata-kata itu daripada tulisan kita, itu satu kemenangan. Yang kedua, kata Nabi Idris AS, orang yang bahagia sentiasa bermuhasabah, sentiasa menghitung diri, sentiasa menghisap diri. Aku ni guana, sebelum tidak aku ni guana sepanjang hari tadi, sebanyak mana amalan-amalan baik yang aku buat, sebanyak mana amalan-amalan yang tak baik aku buat. Itu orang yang menghisap diri. Ini kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata-kata yang sangat baik. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Idris alaihissalam, orang yang bahagia sentiasa bermuhasabah, beramal soleh dan mengharapkan syafaat daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Kerana di akhirat nanti ada orang tu dia perlukan, sangat-sangat perlukan pada pertolongan. Dan tak ada orang boleh tolong kita, mak ayah kita belum tentu boleh tolong kita. Mereka juga berhajat kepada pertolongan. Mak, ayah, adik-beradik, sahabat anda, mereka juga berhajat kepada pertolongan. Maka yang dapat memberi pertolongan itu ialah Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, terutama sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang boleh memberikan syafaat, boleh memberikan pertolongan. Yang ketiganya, ikhlaskan niat dalam ibadat dan doa. Ikhlas ni ibarat macam jantung lah pada tubuh badan manusia, penting sangat-sangat. Ibadat yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah SWT. Kebajikan yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah SWT. Sebab itulah para ulama menyebut, bila ketika memulakan sesuatu perkara itu bermula dengan niat yang ikhlas. Di pertengahan pekerjaan kita buat,
pastikan masih lagi ikhlas. Di hujung amalan kita, di akhir sekali, pastikan ikhlas juga. Sebab iblis ni dia main peranan sepanjang-panjang. Kalau tidak berjaya di peringkat awal untuk memusnahkan amalan seseorang anak Adam ini, dia akan cuba di peringkat pertengahan. Tak berjaya di peringkat pertengahan, dia akan cuba di akhir, di hujung tu, supaya amalan itu tidak diterima oleh Allah SWT. Dan ikhlas ni perkara yang sangat penting dan sangat mustahil. Dalam berdoa pun gitu juga. Yang ketiga, yang keempat, jangan bersumpah dalam sumpah dusta, sumpah bohong. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, bersumpah bohong ataupun bersumpah dusta ini termasuk dalam senarai 70 dosa besar. Berbohong di mahkamah umpamanya, berbohong dalam pasar. Orang jual, dia berbohong dalam pasar supaya barang jualannya cepat laku. Saksi-saksi di mahkamah kadang-kadang dia berbohong. Dia bersumpah bohong di mahkamah untuk dapat harta orang, dapat tanah orang dan seumpamanya. Kemudian yang kelima, perbanyakkan syukur. Yang kelima, perbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bahagi-bahagikan nikmat yang diperolehi dan taatilah pemimpin. Ini kata Nabi Idris alaihissalam, supaya kita ini banyak bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ini banyak sangat. Banyak sangat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga bila Allah bagi nikmat, jangan kita makan seorang bagi. Sebab itu dalam Islam ni ada zakat, ada sedekah dan berbagai-bagai lagi. Dalam harta kita ada hak orang lain, hak jiran kita, hak anak yatim dan seumpamanya. Begitulah juga taat pemimpin. Taat pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bila pemimpin itu tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, tak ada taat kepada dia. Taat kepada Allah mutlak, taat pada Rasul mutlak, taat pada manusia tidak mutlak. Taat pada pemimpin itu penting, wajib. Selama mana pemimpin itu taat kepada Allah dan tidak durhaka kepada Allah. Tetapi bila pemimpin itu durhaka kepada Allah dan tidak taat kepada Allah, pada masa itu tidak wajib taat kepada pemimpin yang seumpama itu. Kemudian yang keenam, tidak akan mendapat kepuasan orang yang melampaui kesederhanaan. Orang yang tamak halapa ni tidak akan puas. Memang sifat manusia ni, perangai manusia ni tak pernah puas dengan apa yang ada. Dapat satu lembah emas, dia nak lembah yang kedua. Dapat lembah yang kedua, dia mau lembah yang ketiga. Tak pernah puas. Akhir sekali, tanah tempat dia. Satu ketika dulu. Oh, tahu lah ke dah. Hari Jumaat ada orang korek tanah, gali mak di Lubuk Mandi. Satu ketika dulu. Saya dengar tak tahu apa. Tengah orang solat Jumaat tu, dikorek cari nampak merah emas. Dalam tu tengah korek emas tu, debong jatuh tanah berapa. Mati. Ketika hari Jumaat, mati Jumaat ni balik. Lepas daripada fitnah kubur. Tapi kalau mati orang lagi solat Jumaat, kita mati dah kata begitu, Allah Allah. Semoga dia diampuni oleh Allah dan dirahmati oleh Allah SWT. Tugas kita ni supaya Allah merahmati seluruh orang Islam, supaya Allah mengampuni seluruh orang Islam, sama ada yang telah mati ataupun yang masih lagi hidup. Jadi orang yang sifat melampau, orang yang tamak halapa, dia tidak akan mendapat kepuasan. Tak dapat kepuasan. Orang yang bersifat qanaah, berpuas dengan apa yang Allah bagi, alhamdulillah, Allah bagikan kepadanya kepuasan. Yang ketujuh, jangan ada perasaan dengki dalam hati. Dengki ini satu penyakit dalam hati manusia. Ibadat banyak macam mana sekalipun, kalau kita dengki ke orang, ibadat kita itu, pahala yang Allah beri kepada kita itu hancur lebur, macam api makan daun kayu yang kering pada musim kemarau. Hancur
segala pahala yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ini kiri-kiri, kiri-kiri ini. Yang ke-8, jangan mengumpul harta melebihi daripada keperluan. Kita perlu sebanyak mana harta, jangan kumpul harta melebihi daripada keperluan. Itu kata pesanan Nabi Idris AS yang boleh kita mengambil manfaat daripadanya. Yang ke-9, hidup ini hendaklah berilmu dan berhikmah. Jangan dalam keadaan jahil. Orang jahil itu adalah penyakit yang sangat berat. Berilmu itu merupakan ubat yang dapat menyelesaikan banyak masalah. Kata Profesor Dr. Hamka, dengan sebab umat Islam jahil, maka negara-negara umat Islam dijajah oleh penjajah-penjajah pada barat. Jadi kita setakat itu dulu pada pagi ini masa pelajaran kami itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan. Semoga kita dapat memanfaatkan daripada apa yang disebutkan oleh Nabi Idris alaihissalam ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.